الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, tazkirah malam ni akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Sabri Hanif. Dan sedikit pengumuman, alhamdulillah tuan-tuan, siang tadi kita telah berjaya melakukan program Global Dakwah Day. Telah dapat berkumpul beberapa NGO dari IQ, Hidayah Center, AUCMS, pelajar-pelajar UCMS, Dr. Mazhar juga turut bagi taklimat sikit. Dan kita berjaya pergi ke beberapa mall seperti Pacific, Sunway Carnival, Jasco dan juga Landmark di Kulim. Alhamdulillah, kita akan lakukan lagi street dakwah ni, insyaAllah. Kita akan umumkan kemudian. Sekian. Diusulkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد. Tuan-tuan muslimin muslimat, tuan-tuan tahu tak, Piala Dunia FIFA edisi ke-20 di Brazil malam ni dah masuk peringkat suku akhir. Tuan tahu tak? Suku akhir dah. Semalam Jerman dengan Perancis. Dalam pasukan Jerman ada player nama Mesut Ozil, seorang Muslim. Dalam pasukan Perancis, hero dia kali ini pun Muslim juga, nama dia Karim Benzema. Kata Mesut Ozil, sepanjang kempen World Cup kali ini di Brazil, dia tak puasa. Dia tak puasa sebab dia sedang berkhidmat untuk negara dia, Jerman. Karim Benzema dia tak habaq, wallahu a'lam. Tapi ketika pusingan kedua yang lalu, pasukan Algeria kalah kepada Jerman 2-1. Dan kata pemain-pemain Algeria, kami kalah bukan sebab puasa. Waktu main itu memang kami puasa, tapi kalah dengan Jerman bukan sebab puasa. Wallahu a'lam. Itu di Brazil. Sedangkan umat Islam di seluruh dunia saat ini masih lagi berada di pusingan kelayakan. Sebab kita hari ini baru 7 hari, baru seminggu kita puasa. Tak sampai separuh lagi. Sebab apa kita kata pusingan kelayakan? Sebab kita tengok masjid-masjid, surau, musalla penuh dengan jemaah. Tapi kita tak tahu apa yang akan berlaku pada suku akhir, separuh akhir Ramadan nanti. Apatah lagi di peringkat akhir Ramadan. Subhanallah. Jadi benda-benda tu kita kata suasana yang lazim berlaku saban tahun Ramadan. Sebab tu inisiatif daripada NGO tadi yang terlibat dengan street dakwah, satu usaha yang baik. Makna kata dakwah ni tak kenal waktu. Anytime, anywhere. Bila-bila masa, mana-mana tempat pun, dakwah tetap kita kena teruskan. Tuan-tuan, malam ni tazkirah saya. Minta maaf yang pertama sebab hari Selasa yang lalu sepatutnya giliran saya, tapi tak dapat hadir. Ada sahabat beritahu, Ustaz tak mai pun tak apa, sebab malam tu semayang tak berapa ni, bau durian kuat. Betul ke? Wallahu a'lam. Itu pun iktibar juga pengajaran kepada kita. Kan? Kita belajar sunnah, kita faham, makna kata bersihkan dulu supaya kita dapat solat dengan lebih selesa dan khusyuk insya-Allah. Baik tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kamu menyangka bahawasanya kamu diciptakan oleh Allah secara main-main
saja-saja ataupun seronok-seronok. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu semua tidak akan dikembalikan kepada kami. Allah tanya. Jadi soalan itu memberi satu ruang kepada kita untuk beringat bahawasanya penciptaan kita, kejadian kita di muka bumi yang sementara ini bukan seronok-seronok, bukan saja-saja. Dan Allah menjadikan kita dengan satu tujuan yang Allah sebut dalam Quran, surah Az-Zariyat surah 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah merupakan core business ataupun tugas hakiki kita di muka bumi ini. Dan tuan-tuan, sekarang kita berada dalam Syahrul Mubarak. Rukun Islam menunaikan puasa di bulan Ramadan berdalilkan daripada suratul Baqarah surah yang kedua ayat 183. Yang tuan-tuan pun masing-masing dah hafal dah ayat ni. Boleh kata tiap-tiap kali tazkirah ustaz akan cerita ayat ni lah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah wajibkan kita puasa seperti mana Allah wajibkan orang-orang sebelum kita, dan di hujung ayat itu Allah menyatakan la'allakum tattaqun. Moga-moga dengan ibadah puasa yang kamu lakukan, kamu akan jadi orang yang bertakwa. Harap-harap. Jadi perkataan la'alla ini bukan memberi satu jaminan, satu confirmation, kepastian bahawa semua orang yang berpuasa akan jadi orang yang takwa. Belum tentu. Tak ada jaminan. Kerana itu Nabi SAW bersabda, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai daripada kalangan manusia yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa pun daripada puasanya melainkan hanya lapar dan dahaga. Wa na'udzubillahi min dzalik. Justru itu kita melihat bagaimana Ramadan ni tuan-tuan, walaupun kata-kata bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan keampunan kan, kita katalah, tapi hadis yang berkaitan Ramadan awalur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqu minan nar, hadis tu sendiri sebenarnya hadis yang bermasalah tetapi popular. Antara hadis sahih yang Nabi sebut di bulan Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wal sulsilati syayatin. Apabila tiba datangnya bulan Ramadan, maka pintu syurga akan dibuka, pintu neraka akan tertutup dan syaitan akan dibelenggu. Ulama bahas adakah syaitan hilang terus kena jail? Tak. Tapi kata mereka tipu daya syaitan lemah pada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, kita buat tazkirah untuk mengingatkan diri kita dan saudara-saudara seiman dengan kita. Kerana Allah berfirman, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi apa yang kita nak, matlamat kita melakukan ibadah puasa adalah untuk mendapatkan takwa. Banyak ayat Quran Allah sebut tentang takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah perintah pada kita, buatlah bekal kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Apa maksud takwa tuan-tuan? Sangat banyak maksud ataupun definisinya. Tetapi definisi itu insya-Allah saling lengkap melengkapi. Ada satu dialog di antara sahabat Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Bila Umar tanya kepada Ubay, wahai Ubay, apakah yang dimaksud dengan takwa? Ubay tanya balik pada Umar, wahai Umar, pernahkah engkau berjalan di satu laluan lorong yang dipenuhi dengan duri? Lalu Umar jawab pada Ubay, ya, pernah. Ubay tanya pada Umar balik, lalu bagaimana engkau berjalan di situ? Kata Umar, aku berjalan dengan penuh hati-hati waspada supaya diriku dan pakaianku tidak terkena oleh duri-duri yang tajam tadi. Maka kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, itulah yang dimaksud dengan takwa. Maknanya kita berhati-hati, berwaspada dalam segala tindak tanduk, perkataan, perbuatan kita di muka bumi Allah, supaya ianya sentiasa menepati dan selari dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian tuan-tuan, yang kedua, menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu,
Beliau pernah mengatakan takwa itu dengan memberi 4 ciri. Kata Ali radhiyallahu anhu, ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Orang bertakwa dia hanya takut kepada Allah semata-mata. Dia tak takut kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang takwa. Takut hanya pada Allah. Abang duduk tepi pintu, tengok-tengok ada ular jengai masuk tepi tu. Lari tak? Lari, takut tak? Takut tak? Takut. Normal lah tuan-tuan, saya pun takut. Kok buah meja ni ke ada? Kan? Lari. Sebab apa? Menjaga nyawa lebih penting. Wajib jaga nyawa kita. Takut pada binatang buas, takut pada binatang bisa bawa mudarat pada kita. Kita lari. Tapi bila kita takut pada Allah Subhanahu wa taala, kita lari pergi mana? Lari pergi dekat dengan dia. Bermaksud kita taqarrub, menghampirkan, mendekatkan diri kita kepada Allah. Lagu mana nak dekat dengan Allah? Tak lain tak bukan dengan ibadah. Ibadah khusus. Kita tambah dengan ibadah umum. Yang fardu, yang wajib kita buat. Subhanallah, satu fenomena yang ganjil di bulan Ramadan. Kan? Apabila masjid musalla kita dipenuhi dengan jemaah umat Islam, tetapi sebaliknya kosong sunyi pada bulan-bulan yang lain. Yang fardu diabaikan, yang sunat dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Subhanallah. Kalau kata dalam bulan Ramadan kita boleh qiyam Ramadan melakukan solat-solat sunat, tiba-tiba pada bulan yang lain selain Ramadan, sunat qabliyah ba'diyah pun payah. Kalau Ramadan kita boleh berjemaah bertadarus Al-Quran sampai khatam, tiba-tiba bulan lain Quran tinggal di almari, di rak-rak buku sahaja. Itu fenomena yang pelik kita kata. Tapi tuan-tuan, kita kena faham nak dekat diri dengan Allah dengan cara kita melakukan ibadah. Yang fardu sudah wajib, yang sunat kita tambah. Saya ulang balik pengajaran yang saya ajak anak-anak murid saya di sekolah tahun 3 tentang hukum taklif. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Ustaz Mahmud ngajak kan? Tajah 3 hukum taklif. Wajib buat dapat pahala, tak buat tinggal berdosa. Sunat buat dapat pahala, tak buat tak Mahmud tak apa. Kita tukar. Sunat ni buat dapat pahala, tak buat rugi. Sebab Allah bagi peluang untuk kita tambah ibadah kita kepada Allah. Ibadah sunat pun berpandukan kepada sunnah Nabi SAW. Bukan kita boleh reka sendiri. Itu yang kata sunnah tu. Hak Nabi buat kita ikut. Jadi kalau tak buat rugi. Kan? Tak buat rugi. Ketika ramai umat Islam beribadah qiyam Ramadan, ramai lagi di tempat-tempat lain. Jadi kita bersangka baiklah, mungkin lepas sembahyang malam lagi kan. Pagi malam lepas Belanda dengan Costa Rica, tidur Ustaz, bangkit buat tarawih. Kan? Terpulang sangka baik. Kan? Sangka baik. Tapi dakwah tetap kita kena teruskan. Tuan-tuan, ciri yang kedua, orang yang bertakwa kata Ali radhiyallahu anhu, wal amalu bitanzil. Orang bertakwa ni dia beramal dengan Al-Quran dan As-Sunnah. At-tanzil ni maksudnya apa yang Allah Ta'ala turunkan pada kita. Tak lain tak bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Orang takwa, Quran dan Sunnah menjadi imam, menjadi panduan, pedoman, dustur perlembagaan dalam hidup dia. Sembanglah benda apapun, Quran dan Sunnah didahulukan. Quran dan Sunnah diutamakan lebih daripada yang lain. Lebih daripada perkataan syekh-syekh dia, tok-tok guru dia. Jadi seperti mana judul kitab yang dikarang oleh Presiden Persatuan Ulama Sedunia, Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullah. Kaifa nata'amalu ma'al Quran? Bagaimanakah interaksi kita umat Islam dengan Al-Quran? Itu tajuk kitab dia. Tebal. Kita dengan Quran lagu mana tuan-tuan? Allahu a'lam. Kita muhasabah tengok. Bulan Syaban yang lalu tilawah Al-Quran, musabaqah Al-Quran peringkat international. Qari'ah Malaysia Johan kan. Subhanallah, hebat. Dari segi bacaan usaha dia kita tak menafilah, memang hebat. Di sekolah-sekolah pun kami duk mengajar anak-anak murid. Setiap anak-anak kita dibekalkan dengan seorang satu mushaf Quran. Memperbaiki bacaan sampai khatam. Usaha dari sudut bacaan memang kita tak nafi. Alhamdulillah. Ada peningkatan, ada kemajuan. Tetapi adakah memadai cukup sekadar membaca sahaja? Ustaz baca Quran dapat pahala.
Nabi sebut wa alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Satu huruf, satu pahala Allah bagi lebih lipat ganda lagi. Apatah lagi di bulan Ramadan. Betul lah. Tetapi dari segi aplikasi Al-Quran hanya dapat kita lakukan apabila kita memahami apa yang kita baca. Kita khatam Al-Quran berulang kali daripada surah Baqarah, surah Fatihah sampai surah An-Nas. 114 surah. 6,236 ayat. Berapa ayat yang kita faham? Berapa ayat yang kita mengerti sungguh-sungguh? Allahu a'lam. Itu saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan, kita usaha untuk memahami apa yang kita baca. Sebab itu kitab induk kita umat Islam. Dalam Allah sebut afala ya'qilun, apakah kamu tidak berakal? Afala yatafakkarun, apakah kamu tidak memikirkan? Afala yatadabbarun, apakah kamu tidak mentadabbur isi kandungan Al-Quran? Berapa lama kita dengan Quran dan berapa banyak Al-Quran yang kita faham? Lepas kita faham, tuan-tuan, kata Qardawi, kita kena yakin sungguh-sungguh. Dan seterusnya kita kena usaha untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Subhanallah. Jadi banyak lagi nak bincang tentang Quran, insya-Allah dalam tazkirah episod yang kedua nanti. Kita bincang tentang Al-Quran. Baik, ciri yang ketiga kata Ali radhiyallahu anhu, orang yang bertakwa apa dia? Wal qana'atu bil qalil. Orang takwa ni dia merasa cukup, berpada-pada, qanaah dengan yang sedikit. Kan? Sepatutnya Ramadan mengisahkan kita umat Islam tentang kesusahan yang dialami oleh saudara-saudara kita di seluruh belahan dunia. Tetapi justru dalam masyarakat kita, terutama dalam negara kita, tuan-tuan, Allah Ta'ala sedang uji kita dengan kesenangan, dengan keselesaan, dengan kemewahan, dengan kekenyangan. Berlambak-lambak bazar Ramadan yang akhirnya bertukar menjadi bazir di bulan Ramadan. Tadi saya baca surat khabar, sahih ke tidak wallahu a'lam lah. Kena tengok perawi dia. Surat khabar utusan Malaysia. Di Saudi 3 hari puasa sudah 15 tan makanan yang dibazirkan. 3 hari puasa dekat Saudi 15 tan makanan dibazirkan, dibuang. Memang ramai umat Islam berlumba-lumba untuk menjamu orang-orang yang berbuka puasa, tetapi dengan jumlah kuantiti yang sangat banyak, akhirnya berlaku pembaziran. Sampai kementerian pun duk fikir nak buat lagu mana, lah depa buat apa tuan-tuan? Depa ambil belen sisa makanan tu, depa nak buat baja. Okeylah. Buat baja. Recycle balik. Berlaku pembaziran. Tu di sana, di sini tak ada orang nak kira lagi, ustaz. Buffet Ramadan, satu kepala RM70, satu kepala RM100 di hotel-hotel. Di bazar-bazar Ramadan, di rumah-rumah kita. Macam saya sebut tahun lepas, bulan Ramadan ni ayam dekat reban. Selalu makan dedak, makan beras. Ini ayam dekat reban makan apa? Makan mentabak ayam. Kita beli mentabak tak habis, kita bagi kat dia. Ayam makan ayam. Dia makan macam-macam. Dia makan kek, dia makan kuih, dia makan semua dia makan. Kita tak habis, kita buang dekat ayam. Rumah kampung tak apalah, rumah taman. Tuan, apa yang berlaku kepada umat Islam saat ini di bumi Rohingya, di bumi Arakan, etnik Islam Rohingya? 2-3 hari lepas berlaku lagi pertembungan di antara umat Islam dengan orang-orang Buddha. Termasuk juga di Sri Lanka saat ini. Berlaku lagi konflik tersebut. Yang jauh lebih dahsyat di bumi Palestin, kembali dikirim dengan bom-bom. Hanya disebabkan isu remaja Palestin dicolek kononnya oleh umat Islam di Palestin, di Gaza. Subhanallah. Tapi tempat kita dibom dengan merecun-merecun. Semalam saya tazkirah satu tempat, tengah tazkirah pum meletup. Subhanallah, ganggu orang semayang. Sebab apa? Kita terlalu mewah, terlalu senang, terlalu selesa, tuan-tuan. Apa yang kita fikir? Raya. Apa yang fikir? Balik kampung. Apa yang fikir? Pakaian, persiapan, makanan. Tapi berapa ramai manusia yang fikir tentang ibadah dia, kualiti ibadah dia semakin bertambah ataupun bagaimana. Lebih baik ataupun tidak daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Yang terakhir, tuan-tuan, kata Ali radhiyallahu anhu, ciri-ciri orang takwa yang keempat adalah wal isti'dad li yaumir rahil. Orang bertakwa ni dia selalu buat persiapan untuk menghadapi hari kemudian.
Lepas ni kita semua akan mati. Dan Nabi juga bersabda, Al-Kayyis, orang yang bijak, orang yang cerdik, orang yang selalu ingat mati. Bila kita ingat mati, insya-Allah setiap kali kita berdiri untuk melakukan ibadah, kita akan buat sungguh-sungguh. Mungkin solat malam ni solat tak akhir. Mungkin puasa hari ni puasa tak akhir. Mungkin puasa kali ini kali tak akhir. Belum tentu esok, minggu depan, tahun depan, Allahu a'lam. Bukan kata dalam ibadah, termasuk juga dalam dakwah kita, dalam jihad kita, apa saja kerja yang kita buat, bila kita ingat mati, insya-Allah kita akan buat sungguh-sungguh. Tuan-tuan, saya rasa cukup kadar tu untuk malam ni. Insya-Allah panjang umur, sihat badan, kita jumpa pada minggu depan pula. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an